Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini, pagi Jumaat 29 Safar 1445 bersama dengan 15 hari bulan 9 2023, kita dapat perkenalkan sebuah kitab yang baru diterbitkan. Nama dia Islam adalah Cara Hidup. Sahaja aku bersyahadah bahawa Islam itu adalah peganganku. Ini kitab ini adalah kumpulan daripada tulisan-tulisan yang Abu Anas tulis waktu mula-mula balik dulu dalam sebuah majalah, nama dia Majalah Solusi. Kalau ada yang baca Majalah Solusi diterbit oleh Telaga Biru tahun 2008 ke 10 gitulah, awal. Jadi bila anak balik itu, kita diberi satu kolom, nama dia Syiar Islam. Maka anak tulis tentang kedudukan Islam itu sebagai agama dan keindahan Islam sebagai syariat yang diperundangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dalam perundangan Islam ni ada yang berat dan ada yang ringan. Dia panggil azimah dan rukhsah. Berat dan ringan. Azimah dan rukhsah. Ada kelonggaran. Kemudian kalau kita nak ambil hak longgar ni, kita kena ada SOP dia. Bukan semua longgar sampai tercabut skru, jangan. Dia panggil unplug, cabut skru. Itu tak boleh. Islam ni memang mudah, memang ada kelonggarannya, tetapi longgar bertempat. Dalam kaedah kata idza dhaqal amru ittasa'. Apabila keadaan sempit, dia jadi luas. Macam orang musafir susah, Allah permudahkan perjalanan dia. Boleh jamak salat, boleh qasar yang 4 jadi 2. Bila kita darurat, tak ada benda dah nak makan, yang ada depan kita ni kancing mati, boleh makan bangkai, bukan halal, tak harus. Itu dia panggil, apabila sempit, dia jadi luas. Bila luas, keadaan aman, tenang, tidak musafir, tak ada darurat, sempit balik. Kamu kena solat mengikut waktu, tak boleh makan benda-benda yang tidak halal. Itu dia panggil kaedah dalam Islam ni sungguh cantik. Jadi alhamdulillah, daripada artikel yang lama-lama itu telah dikumpul balik, maka terdapat dalam kitab kita ni beberapa bab yang cukup menarik. Insya-Allah ada 10 bab. Bab yang pertama, kehidupan bersyariat. Mana kita duduk atas dunia ni tak boleh hidup sendiri. Tak boleh kata ikut aku nak buat apa. Ini negara aku, ini hak aku, ini harta. Elak. Hatta harta yang kita milik pun, kita akan dipersoalkan dari mana awak datang dan ke mana dibawa. Bab yang kedua dia panggil rahsia syariat. Di sebalik debu kehinaan ada kemuliaan. Yang ketiga, kita bincang tentang memahami ikhtilaf.
Jadi bila kita tengok khilaf di kalangan manusia ni nampak tajam sangat, berkelahi kita. Tapi kita tulis tentang adabul ikhtilaf, ada bagaimana menangani masalah khilaf. Ada khilaf yang muktabar diraikan, ada khilaf yang tidak muktabar diperjelaskan. Khilaf ni tapi tak boleh pakai, itu dia panggil. Bukan semua khilaf tu. Maknanya kalau semua khilaf ni kita kena pakai semua, tercabutlah agama kita ni. Sebab jarang benda nak ijma' semua. Maka kita mengatakan ini perkara yang mesti diambil perhatian. Yang keempat, bersangka baik dalam semua urusan. Semua urusan kita atas dunia ni kita kena husnuzan, bersangka baik dengan orang, supaya kita tidak mudah membuat tuduhan, tidak mudah mencemuh ataupun mencela orang. Bila kita ada rasa tenang, boleh berbincang perkara-perkara yang kita rasa berbeza dengan kita. Yang kelima, kembali kepada fitrah beragama Islam. Jadi kita ni, semua orang dilahirkan di dunia ini di atas fitrah, maknanya di atas landasan yang suci, yang bersih, bahawa kita semua beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi malangnya orang yang lahir di atas rumah orang yang bukan Islam, maka dia membesar dengan gaya yang dicorakkan oleh ibu bapa dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, fa abawahu yuhawidani au yunassirani. Mak ayah dia lah yang menyahudikan dia atau menjadikan dia tu Nasara. Nauzubillah. Bab yang keenam, keharmonian dalam melaksanakan tuntutan beribadat. Jadi kita ni duduk kita beribadat, tapi ada satu kaedah dia panggil al-wasatiyah. Jangan melampau dalam ibadat kita, jangan gulu dalam semua perkara. Jadi kita kena ibadat mengikut SOP yang ditutup oleh syarak, supaya kita tidak gulu sangat dalam perkara-perkara yang berbeza. Hatta dalam perkara ibadat pun Nabi larang, iyyakum wattanattu'. Nabi kata, aku bagi amaran kepada kamu, jangan terlalu keras. Kalau keras sangat patah. Fa innal mumbatta la ardan qat'an wala zahran abqa. Orang yang terlalu pecuk dia punya kuda pemati, jarak tak sampai. Ini bahaya. Mana kuda mati, jarak pun tak sampai. Ini yang kita takut hari ni, mati kuda, jarak tak sampai. Maka adalah nasihat-nasihat yang banyak di sini, seperti daging ulama beracun, jangan mencerca orang sewenang-wenang. Kalau kita berbeza, tengoklah, carilah titik persamaan. Kata orang belajar matematik, 10 tolak 1 9. Maknanya kita dengan orang ni baik semua. 9 perkara kita bersama. Satu je kita berbeza. Sebutlah, saya okey dengan dia, tapi ada satu benda ni saya berbeza. Ni tidak. Dia buat matematik tak pandai, 9 tolak 1 kosong. In kunta ma'i au diddi. Mu bersama dengan aku ataupun lawan aku. Padahal benda tu bukan lawan, berbeza. Di kita nak ajar tu. Bab yang ketujuh, akhlak teras kehidupan. Jadi kita ni kena hidup dalam akhlak yang mulia, barulah kita akan senang, aman dan damai dalam suasana perjalanan. Bab yang ke-8, muhasabah, memperbaik hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Ingat, kita ni kalau baik dengan manusia saja, tak baik dengan Allah, tak selesai. Kita kena baik dua-dua. Hablum minallah, hablum minan nas. Baik dengan Allah, yakni melaksanakan syariat, arahan Allah Azza wa Jalla, meninggalkan larangan. Dan baik manusia, iaitulah kita tidak berkelahi dengan orang. Bab yang ke-9, meraih cinta Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Meraih cinta Allah dan Rasulnya. Yang ke-10, tegakkan Islam dalam dirimu, nascaya Islam tertegak di muka bumi ini. Maknanya kita kena mula dengan kita dulu, jangan duduk mula dengan orang lain dulu. Jadi kita nak suruh Islam tegak, kita sendiri entah ke mana. Nak suruh anak jadi baik, tapi ayah dia pula tidak baik. Nah, baik.
Suruh anak juru. Suruh anak pergi masjid, pak tak pergi. Huru-hara dia panggil. Dia juga, awak budak-budak jangan buat nakal. Rokok ayah habis tu lagi beli. Anak dia bengong. Tadi kata suruh aku juru, ni suruh pergi beli. Kakak hak tak halal ni pula. Macam mana? Dia kita kata. Baik para jemaah sekalian, kita pergi ke kata penulis. Kata penulis di muka surat X 111. X 111. Lo ni pandai ada main huruf X ni tak? Sekarang ada PMX ni jadi budak-budak reti dah X tu berapa. Tengok dalam kata penulis, Islam merupakan ad-din, yakni agama, dan merupakan cara hidup bagi setiap manusia. Islam merupakan satu-satunya agama yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi anutan umat manusia, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diiktiraf oleh Allah Azza wa Jalla iaitulah agama Islam. Kalau ada orang lain mari mendakwa agama dia pun nak baik, nak buat kebajikan juga agama dia, kita kata tak apa, betul semua agama aja benda baik. Tetapi agama yang benar, agama yang murni, yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla hanya satu, iaitu Islam. Siapa dia cuba-cuba mengatakan agama semua sama, fala dinalahu, orang tu dikira tidak beragama. Jangan main-main, jangan duk jadi liberal tak terpasal. Agama sama ya, la. Kita boleh kata semua agama nak ajak kepada kebaikan, tapi dari sudut keduniaan. Dari sudut kepercayaan akhirat, hanya Islam yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Innad dina indallahil Islam, surah Ali Imran ayat 19. Dan juga sijil pengiktirafan kepada agama ini, Allah Ta'ala turun kepada Nabi SAW ayat surah Al-Ma'idah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agama kamu, telah aku cukupkan nikmatku kepada kamu, dan telah aku redai Islam itu menjadi agama bagi kamu. Jadi Allah Ta'ala sebut di sini, al-yawma akmaltu lakum, sempurna perjalanan agama. Bila sebut sempurna, sahabat-sahabat getak, gembira sebab dapat anugerah. Allah Ta'ala sebut, kalau sesuai lah kita kata CJISO daripada Allah. Kalau sesuai. Kalau tak sesuai, dia panggil CJ pengiktirafan bahawa agama ini telah sempurna. Wa atmamtu alaikum, dan aku cukupkan nikmat aku ni kepada kamu, dan aku redha Islam sebagai agama kamu. Jadi alhamdulillah, para sahabat bergembira. Kemudian di antara sahabat yang terkesan dengan ayat ini, iaitulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lain pula dia menangis. Orang kata kenapa orang lain ketawa, awak menangis Abu Bakar? Dia kata kalau sudah sempurna, pembawa risalah akan pergi. Tengok jauh dia punya pandangan. Memang tepat apa yang diteka oleh Sayyidina Abu Bakar. Nabi SAW wafat hanya 2 bulan selepas turun ayat ni. Ayat ni turun Zulhijjah. Nabi kita balik ke Mekah lepas haji, duduk di Mekah pada bulan Muharram. Akhir Safar Nabi sakit. 12 Rabiul Awal Nabi kita SAW ila rafiqil a'la, Nabi kita wafat sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, surah Al-Ma'idah ayat 3, telah sempurna agama Islam yang disampaikan melalui perjuangan Nabi SAW, sehingga kita dapat menikmati Islam sebagai agama dan cara hidup kita hari ini. Islam datang menjadi penyuluh buat kehidupan serta petunjuk untuk kita terus dapat melalui rintangan dan ujian hidup di dunia. Islam bukanlah sekadar agama yang menjadi pegangan, tetapi mesti dilaksanakan menjadi suatu sistem cara hidup buat kehidupan ini. Jadi kerana itulah kita letak tajuk kita ini Islam cara hidup. Di dalamnya ada pelbagai koleksi daripada artikel-artikel, tulisan-tulisan lama yang ditulis
pada zaman itu, dan dibantu oleh Ummu Anas hafizahullah, dan untuk cetakan ini dibantu semakkan oleh Anas. Jadi 3 orang, Abu Anas, Ummu Anas dan Anas. Jadi tiga kali Anas dalam buku ini, alhamdulillah. Maka kita berpindah ke muka surat yang pertama. Nah, mari kita baca. Ini ringkasan bab 1, kehidupan bersyariat. Bab 1 ini tak habis satu-satu ni. Kita hanya boleh ambil satu bab saja. Satu fasal. Fasal yang kita nak bincang di sini iaitulah indahnya syariat Islam. Dengar ni para pelajar, indahnya syariat Islam. Islam itu indah. Siapa kata Islam tak comel, dia tu tak molek. Tengok muka surat 2. Itu tajuk. Muka surat 2. Syariat Islam merupakan suatu syariat perundangan yang lengkap dan syumul. Ia merangkumi seluruh peraturan yang diperlukan oleh manusia. Kalau kata tak cukup lagi, kita nak cari undang-undang orang putih, undang-undang luk rek, undang-undang luk kromo, undang-undang luk kerengga, undang-undang apa saja pun, kita mengatakan tidak ada. Yang adanya undang-undang syariat. Selain menjelaskan perintah dan larangan, ia mengandungi faedah, hikmat, rahsia, maslahat dan pelbagai manfaat pada manusia di sebalik pensyariatannya. Jadi setiap syariat itu ada hikmah, ada yang tersendiri. Manfaat ini meliputi keimanan, ibadat, kekeluargaan, muamalat, jenayah, hubungan antara rakyat dengan pemerintah dan akhlak yang mulia. Kupasan buku ini bertujuan untuk menjelaskan dan menyerlahkan keindahan yang terkandung dalam ajaran Islam kepada para pembaca. Jadi tujuan kita nak maklumkan, nak rayak bahawa Islam itu comel. Semoga ia mendatangkan faedah kepada seluruh umat Islam untuk merungkai rahsia yang amat indah ini, agar bercambah keimanan dan keyakinan terhadap kesempurnaan syariat Islam. Seterusnya dapat memberi kesedaran kepada golongan yang menentang, mempertikaikan dan memandang remeh terhadap pelaksanaan syariat Allah Azza wa Jalla. Jadi atas dunia ni ada 2 kumpulan yang tak suka pada Islam. Nombor 1, puak-puak kafir yang memang menentang Islam. Yang kedua, golongan munafik yang pura-pura Islam tetapi sebenarnya mereka tidak beragama. Ini bahaya. Kalau kafir terus, senang. Orang tahu dia lawan, dia kafir, mudah. Ni kafir tidak, Islam betul tidak, pura-pura. Ini cukup berbahaya. Mungkin kita tambah lagi subtopik daripada 2 kumpulan besar ni. Ada satu kumpulan, nama dia geng liberal, anak orang Islam yang terpengaruh dengan budaya barat. Mereka juga menentang undang-undang Islam. Bukan menentang sikit, kadang-kadang menentang keras. Tengoklah penguasa-penguasa yang ada dalam dunia Islam hari ini. Dalam 50 lebih negara-negara di bawah OIC, tapi berapa negara yang berani mengisytiharkan Islam sebagai agama rasmi dan mengisytiharkan Quran dengan sunnah sebagai dustur yang tertinggi dan melaksanakan undang-undang syariat, undang-undang jenayat, undang-undang muamalat dalam negara mereka. Jawabnya tinggal hanya beberapa buah saja yang kita kata ini yang kita bimbang. Untuk kembar kepada buku ni, ada sebuah buku nama dia Keindahan Islam. Keindahan Islam ni comel. Dia kena pakai dua-dua. Keindahan Islam itu alhamdulillah, bagi jemaah yang belum ada buku, saya dapatkan buku Keindahan Islam. Yang sudah dapat buku, boleh tengok kita punya syarah 40 siri lebih. Anak kuliah kita ni daripada awal sampai khatam 40 siri kuliah di Masjid Bandar Kuala Kerai, dan berakhir kita ini khatam kita bila kita khatam pada malam sebelum berlakunya banjir besar di kawasan kita ini, mana tahun 2014. Ni kitab dia, nama dia Keindahan Islam. Jadi 2 ni kembar. 2 ni boleh katakan kembar, orang panggil kembar siam. Hak ni tentang keindahan ayat comel, yang ni tentang
cara hidup. Jadi dua-dua tu comel. Dua-dua tu comel belaka. Jadi yang dah ada kena baca, jangan tak baca. Keindahan Islam dengan Islam cara hidup. Yang ni kita bincang tentang skala matlamat. Kenapa solat, kenapa puasa, kenapa zakat, kenapa kahwin, kenapa dibenarkan perceraian, kenapa ada poligami dalam Islam contohnya. Macam-macam kenapa terjawab sebahagian besarnya dalam kitab keindahan Islam. Adapun dari sudut perundangan, kita akan jawab dalam kitab Islam cara hidup ini insya-Allah. Tengok kitab muka surat 2 lagi, matlamat penciptaan manusia. Kita kena tahu kenapa Allah ciptakan kita. Dalam bahasa kita Kelantan kata, bapa Tuhan buat kita. Tulis itu. Bapa Tuhan buat kita. Sebab apa? Jawabnya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan suatu tujuan yang sangat mulia, iaitu untuk mengabdikan diri kepadanya melalui firman Allah Ta'ala dalam surah Az-Zariyat ayat 56 dan 57. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. 56 itu nombor ayat awal. Jangan baca 56. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun daripada kamu dan aku tidak menghendaki mereka memberiku makan. Ayat 57. Jadi Allah Ta'ala sebut tentang tujuan penciptaan manusia dan dia sebut tentang rezeki. Sebab manusia ni biasa terikat dengan dua perkara ini. Terikat. Aku nak masuk Islam tapi nanti siapa nak support aku? Siapa nak bagi rezeki pada aku? Kita mengatakan itu satu kerugian. Dalam pada itu, manusia dicipta untuk melaksanakan tugas dan amalan yang ditentukan atas muka bumi ini. Kita tidak dijadikan untuk hidup dalam keadaan yang sia-sia seperti hayawan hidup untuk dimakan, ataupun makan untuk hidup dan hidup untuk dimakan. Tulis apa? Hayawan makan dia untuk hidup, hidup untuk dimakan. Tapi kita manusia makan kerana hidup, hidup untuk mengabdikan diri kepada Allah. Lain. Tulis, manusia makan kerana hidup. Pasal apa makan? Sebab kita tak mati lagi. Kalau kita mati makan, makan apa? Sudah mati. Macam mana mau makan? Mati sudah. Tapi kita makan untuk apa? Untuk mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla selama 24 jam. Allahu Akbar. Firman Allah Ta'ala, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Oleh yang demikian adakah kamu menyangka kami sekadar menciptakan kamu secara sia-sia sahaja dan kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? La. Surah Al-Mu'minun ayat 115. Bagi mencapai maksud tersebut, Allah Ta'ala telah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab secara berterusan sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Artinya sesungguhnya kami telah mengutus para rasul pada setiap umat untuk menyeru. Setiap umat daripada zaman Adam dulu sampai ke Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini, semua nabi-nabi dulu, setiap umat ada nabi, ada rasul. Semua dakwah mereka daripada dulu sampai ke Nabi kita sallallahu alaihi wasallam satu je dakwah, iaitulah ubudullah, sembahlah kamu akan Allah, wajtanibut taghut, dan jauhkan diri dari taghut. Apa dia taghut? Nanti kita bincang nanti. Taghut iaitu syaitan atau apa saja yang disembah selain daripada Allah, termasuk juga ahli sihir. Ahli-ahli sihir itu dia panggil taghut. Ahli nujum, ahli tukang tilik, dan ahli-ahli politik yang menentang undang-undang Islam juga termasuk dalam kumpulan taghut. Orang nak lawan dia tak mau, itu taghut nama dia. Jadi taghut tu luas dia punya
definisi. Suratun Nahli ayat 36. Islam merupakan agama yang terakhir, ia agama untuk seluruh manusia. Islam bermula sejak diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang terakhir sehinggalah berlakunya hari kiamat. Allah SWT membina Islam di atas dasar, tengok apa? Dasar tapak Islam, bukan rukun. Rukun tu 5. Jangan salah faham. Rukun Islam 5. Ini dasar undang-undang Islam. Dasar undang-undang Islam. Yang pertama, amalan yang mulia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Yang kedua, akhlak yang terpuji, sama dengan hadis tadi. Yang ketiga, yang pertama amalan yang mulia. Yang kedua, akhlak yang terpuji. Yang ketiga, perundangan yang adil. Yang keempat, sesuai dengan fitrah kejadian manusia pada setiap masa dan tempat. Hai, tengok dalam kitab kita ni. Fitrah manusia, dia ada berpasangan, kena kahwin. Ada sebahagian agama tak boleh kahwin, tok syekh dia tak boleh kahwin. Nanya kawan tu, nak dia sebab seorang nak kata apa? Yang kelima, menyeru manusia untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Yang keenam, menghalalkan semua perkara yang baik. 7, mencegah, menghalang, menghapuskan semua perkara yang tak baik. Semua benda tak baik kita hapuskan. Tidak ada kompromi dalam masalah itu. Yang ke-8, mengharamkan benda yang kotor dan semua perkara yang menyakitkan atau memudaratkan manusia pada agama, diri dan dunia mereka. Firman Allah Ta'ala, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamas salati wa ita'az zakah wa kanu lana 'abidin. Artinya kami menjadikan mereka ketua-ketua ikutan yang memimpin berdasarkan perintah kami, yakni pemimpin umat Islam yang melaksanakan undang-undang Islam. Telah kami wahyukan kepada mereka agar mengerjakan kebaikan, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka juga sentiasa beribadat kepada kami. Surah Al-Anbiya ayat 73. Islam diturunkan kepada manusia agar dapat menikmati suatu kehidupan yang baik dan kebahagiaan yang sempurna serta kemuliaan yang besar, iaitu memperoleh keredaan Allah dan nikmat syurganya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Firman Allah Ta'ala yang panjang dalam surah Al-A'raf ayat 157, Allah Ta'ala nyatakan prinsip perundangan Islam. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Iaitu orang-orang yang mengikut Rasul. Dengar ni, ini prinsip dia. Nabi yang ummi, yang tidak tahu menulis dan tak mau baca. Nabi kita dipanggil Nabi Al-Ummi, yang namanya didapati oleh mereka dalam kitab Taurah dan Injil yang ada pada mereka. Apa dia sifat ajaran Nabi? Yang menyuruh mereka mengerjakan yang makruf, baik, dan mereka melarang mereka daripada mengerjakan yang mungkar, serta menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, sekaligus menyingkirkan pelbagai beban dan belenggu yang ada pada diri mereka. Sehubungan dengan itu, orang yang beriman kepadanya, bernabi sallallahu alaihi wasallam, memuliakannya, menolongnya, mengikuti cara cahaya terang Al-Quran yang diturunkan kepadanya, maka mereka itu adalah orang yang beruntung. Surah Al-A'raf 157. Jadi 8 perkara yang kita sebut tadi semuanya dirangkumi dalam beberapa ayat yang kita baca. Di antara prinsip Islam lagi, tanda itu,
iaitulah mudah dan senang. Mana dalil? Firman Allah Ta'ala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kamu dan tidak menginginkan kesukaran bagi kamu. Tuhan nak bagi kita mudah, dia tak mau payah. Mudah apa? Puasa, lapar. Memanglah syariat tu ada berat, tapi ada keringanan. Kalau sakit, boleh buka puasa. Kalau musafir, boleh buka puasa. Ganti hari lain. Itu dia panggil mudah. Surah Al-Baqarah 185. Dan sabda Nabi SAW, innama bu'istu liutammima salihal akhlaq. Bahawasanya aku diutuskan untuk menyempurnakan budi pekerti akhlak yang mulia. Hadis riwayat Imam Ahmad. Daripada Abdullah bin Amru, sabda Nabi SAW, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun yang diutuskan sebelumku, melainkan menjadi kewajipan baginya agar menunjukkan setiap kebaikan yang diketahuinya kepada umat. Semua hak baik Nabi bagi tahu belaka kepada umat. Di samping memberikan amaran peringatan kepada mereka berkenaan semua keburukan yang diketahuinya. Jadi Nabi kita wayak belaka dah, maklum belaka hak ni baik, hak ni buruk. Tiba-tiba kita nana pula kita cari benda lain, kita kata la. Azal hadis sahih riwayat Imam Muslim. Bagaimana tidak? Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah sampai ke puncak kesempurnaan akhlak, memelihara marwah, suci dan baik hati, serta memiliki kesempurnaan ubudiyah, kehambaan itu sendiri, tunduk dan merendah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ketinggian akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut telah diiktiraf oleh Allah menerusi firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau benar-benar memiliki budi pekerti yang agung. Surah Al-Qalam ayat 4. Kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita mengikuti dan mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui firman-Nya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh teladan yang amat baik bagimu, iaitu bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah dan ketenangan hari kiamat. Serta Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebut serta menyayangi Nabi, juga sentiasa menyebut dan mengingati Allah sebanyak-banyaknya semasa susah dan senang. Suratul Ahzab ayat 21. Maknanya Allah Ta'ala bagi sijil penghargaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini contoh yang terbaik. Kalau mu nak jadi baik, ikut Nabi. Nak selamat, ikut siapa? Ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, telah sempurnalah satu anugerah pada umat Islam serta limpahan rahmat yang datang dari segenap sudut pada mereka. Dalam pada itu umat Islam diperintahkan supaya melakukan ketaatan dan kebaikan serta dilarang melakukan maksiat dan perkara-perkara yang buruk. Selain dari itu, mereka juga diperintahkan supaya mencontohi dan meneladani sifat-sifat sempurna dan ciri-ciri istimewa penghulu segala manusia, iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pelajar sekalian, Islam ini lengkap segenap sudut. Awak nak cari dari sudut mana? Sesungguhnya agama kita inilah satu agama yang lengkap dari segenap sudut, iaitu agama yang terkumpul padanya segala kebaikan dalam setiap perintah, larangan, syariat perundangan, kelebihan amalan dan galakan untuk melakukannya. Mengetahui dan memahami keindahan Islam menjadikan seorang Muslim bertambah kuat pegangan agamanya, bertambah cinta kepadanya serta semakin kuat iltizamnya. Ingatlah, nak tahu Islam tu comel, dalam kitab kita keindahan Islam, nama dia pun keindahan Islam. Ia juga dapat mengembalikan semula sesiapa yang terpesong kepada landasan yang benar
di samping boleh membuka pintu yang besar daripada pintu-pintu iqtina, apa nak iqtina? Penerimaan secara terbuka. Bila kita dengar Islam ni molek, orang akan masuk Islam. Agar mereka mendapat petunjuk dan menerima Islam, lalu selamat serta mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Kita akhiri dengan sebuah kisah. Apa? Nak dengar cerita ke tak? Dengar ni. Kisah ini namanya seorang yang bernama Aktham. Tulis nama Aktham. Alif kaf tha mim. Aktham bin Saifi. Aktham bin Saifi. Ibnu As-Sakan, nama ulama, menceritakan bahawa Aktham bin Saifi, Saifi dengan Sad, tak kala mendengar berita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia dengar Nabi kita muncul di Mekah. Beliau ingin pergi bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kaumnya tidak membenarkannya. Jangan pergi bos. Bos ni orang kenal, kalau pergi orang tahu. Malah mereka berkata, kamu ni orang tua kami, tentu akan dikenali oleh Muhammad. Kita kata sallallahu alaihi wasallam. Kata di bos Aktham, kalau begitu biarlah sesiapa pergi menyampaikan pertanyaanku kepadanya dan membawa balik jawapannya. Jadi dia suruh orang kita tanya Nabi, apakah ajaran? Lantaran itu pergilah dua orang laki-laki sebagai utusan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selaya bertanya, kami berdua ialah utusan Aktham bin Saifi. Nabi kenal nama orang ni, orang hebat. Beliau ingin bertanya kepada Tuan tentang soalan-soalan ini. Dia tanya apa? Siapakah kamu? Siapa awak? Bahaya juga ni orang bertanya direct gini, siapa awak? Apakah tugasmu? Soalan yang kedua. Soalan yang ketiga, apakah ajaran yang kamu bawa? Ingat ni kita pendakwah. Kalau orang tanya lagu ni, jangan duk mudah mengamuk. Mau tanya, tak kenal saya pendakwah selebriti. Jangan jawab soalan orang. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya Muhammad bin Abdullah. Dengar ni awal. Awal tua, awal muda. Bila orang tanya siapa awak, sebut nama penuh. Saya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Al-Qurashi. Ni setengah orang ni dah kalau tanya siapa awak, dia tanya soalan kita dah ada telefon. Kita tanya, siapa tuan? Saya peminat ustaz. Tak mau bagi nama. Kita kata ini tidak beradab dari sudut interaksi. Nak tanya orang, perkenalkan diri sepatutnya. Tengok. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kamu tak kenal aku? Ana Muhammad bin Abdullah. Saya hamba Allah dan utusannya. Lantas Nabi kita sallallahu membaca firman Allah Ta'ala kepada mereka. Ayat yang Nabi baca tu akhir khutbah. Akhir khutbah itu, apa nama ayat dia? Siapa dia ingat akhir khutbah? Biasanya tutup khatib di kampung kita ni bila baca di akhir khutbah dekat nak sudah dah. Kalau orang mengatuk telena sedar balik. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ingat baca ayat ni tanda. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Nabi baca ayat ni. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberikan nafkah kepada kaum kerabat serta melarang melakukan perbuatan keji dan mungkar. Patutnya penerbit dia tambah ayat Quran di sini, tulis Suratun Nahli ayat 90. Nanti terbit lain kali kita kena kata tambah ayat Quran. Tak ada ayat Quran ni, baca terjemahan saja tak sedap. Kita orang Islam ni kena ada ayat. Suratun Nahli ayat berapa? Ayat 90. Dan ayat 91. 91. Okay. Biasanya ayat ni ayat kalau orang tengah tidur sedar. Bila awal tengah tidur sedar. Nak sudah dah ketebah kan? Ibadallah,
celak mata. Betul tak? Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa aufu bi 'ahdillahi idza 'ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Qoma. Sudah ke kita nah. Jadi bila dia baca ayat Nabi baca ayat ya. Tak cakap banyak. Selanjutnya kedua-dua orang utusan sebut pun pulang bertemu Aksam bagi laporan. Bos, Muhammad ini beliau tidak mengangkat darjat keturunannya, tak puji keluarga dia. Tak kata saya ni cucu Abdul Muttalib, pemimpin Mekah, selebriti besar. No. Setelah kami bertanya tentang keturunannya daripada orang lain, kami mendapati beliau daripada keturunan yang mulia dan berpengetahuan daripada pertengahan daripada kabilah Mudar. Beliau memberi kami satu ucapan yang amat kami ingati. Apa dia? Ayat Quran tadi. Orang Arab ni mudah, sekali dia dengar dia ingat. Kita ni nak ngapa lebu kita punya nota, esok tak boleh jawab. Tak? Lemah kita ni sebab banyak pakai kepala ikan kata orang. Baik, setelah Aksam mendengarnya beliau berkata, wahai kaumku, apa yang saya lihat beliau mengajak pada akhlak yang mulia dan mencegah daripada perbuatan yang keji, maka adalah kamu menjadi ketua dalam perkara ini. Mana cepat kita pergi beriman ikut dia. Jangan sekadar menjadi pengikut, jadilah orang yang megah berdiri di hadapan, bukan di belakang. Ni kita bila kita ajak kawan-kawan berdakwah, tak apa ustaz depan, kami sokong belakang. Ni tak sedap ayat ni. Jadi bila kita pergi depan, paling-paling tengok kita seorang yang ada, hak lain tak ada belakang dah. Jangan main. Pasal duk amai alik belakang ni, akhir kali tinggal kita seorang. Tengok. Syekh kata apa? Mu jangan duduk belakang, duduk depan. Mana jadi pejuang yang kuat. Tidak lama selepas itu, sewaktu menjelang kewafatannya, beliau berkata, saya berpesan kepada kamu agar bertakwa kepada Allah dan jalinkanlah silaturahim, kerana semua ajaran diperpaksikan kedua-dua perkara ini tidak akan lenyap. Kisah ini diambil dari kitab Al-Isti'abah dan juga kata Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Wallahu alam. Tamatlah perbincangan kita. Kemudian sebagai penutup, Allah SWT telah membimbing Aksam bin Saifi daripada belenggu kekufuran kepada ketinggian darjat iman, tak kala jelas kepada beliau salah satu daripada keindahan Islam, apatah lagi kalau beliau dapat memahami keindahan Islam lain yang diturun selepas itu. Tidak diragui lagi umat Islam pada hari ini, bahkan penduduk alam ini seluruhnya sangat memerlukan penjelasan tentang agama Allah, menyedari keindahannya serta mengenali hakikat kebenarannya. Suatu peringatan yang perlu dijelaskan, keindahan Islam tidak mungkin boleh disebut semuanya secara satu persatu dan tidak mampu untuk dihitung kerana ia terdapat pada semua suruhan dan larangan serta pada setiap perkara yang halus dan nyata daripada kandungan ajarannya. Jadi siapa yang nak cepat dapat memahami keindahan Islam, jangan lupa kita satu lagi kembar dia, nama dia Keindahan Islam. Cari yang ni, baca yang ni, dua-dua. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Syariat Rabbaniyah, syariat daripada Allah, teguh, sempurna dan benar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni hari apa awal? Yang pertama sekali, bagi jemaah yang berminat nak dapat kitab ni, dia masuk dalam web www.dartaibah.com. Dalam tu ada ni, ada juga kitab yang baru kita ni. Nama dia Abshiru. Lepas Covid ni bertalu-talu keluar kitab-kitab baru. Kita sangat bersyukur kepada Allah Taala di atas usaha-usaha yang dibuat oleh pihak penerbit, berebut penerbit. Lain-lain ni. Hak ni Telaga Biru, hak ni Karang Keraf. Mana pula? Hak ni Al-Kahfi, Ikon Syabab. Jadi semua ni kitab-kitab yang ada boleh dapat dalam Darut Taibah yang kita sebut tadi. InsyaAllah semoga tuan-tuan dapat kitab
dan kita akan baca kitab ni di mana-mana kita pergi. Ni mengajar masjid ni mengajar masjid ni. Lain-lain tempat lah. Tapi kena ikut jadual. InsyaAllah. Baik, para pelajar sekalian, ingat Jumaat, ingat selawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Dan jangan lupa ingat apa? Ingat baca surah Al-Kahfi. Nak suruh baca saja tak payah. Kita kena memahami Al-Kahfi, ambil tafsir kita ni, insya-Allah. Tafsir ada Kahfi sudah siap. Sekarang ni kita tengah bersiapkan 2 surah lagi, iaitulah surah pagi Jumaat. Surah Al-Insan, surah As-Sajadah dengan surah Insan. Insya-Allah terbit dalam masa yang dekat. Insya-Allah. Jadi kita nak pilih surah-surah yang dekat dengan amalan kita seharian. Dan insya-Allah tafsir Al-Fatihah kita khatam baru ni dengan 3 kul akan disatukan. Doalah semoga panjang umur, sihatnya baik dan diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk terus menulis, mengajar, menulis dan mengkaji, membaca, menyebarkannya kepada umat, insya-Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.